Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan subtopik 2.6 iaitu koordinasi hormon dalam badan. Okey, jadi yang pertama, koordinasi hormon merupakan koordinasi hormon atau koordinasi kimia yang melibatkan kelenjar endokrin yang merembeskan hormon. Jadi kelenjar-kelenjar endokrin inilah yang bertanggungjawab untuk menghasilkan hormon tadi dan merembeskannya ke dalam darah, salur darah. Jadi hormon dirembeskan oleh kelenjar yang dinamakan sebagai kelenjar endokrin, dan kita ada berbagai kelenjar dalam badan kita. Pertamanya kita ada kelenjar pituitari, kita ada kelenjar thyroid, kemudian kita ada kelenjar adrenal, kita ada kelenjar dinamakan sebagai pankreas, kita ada kelenjar iaitu dikenali sebagai ovari. Jadi ini untuk perempuan, ovari. Manakala untuk lelaki pula kita ada kelenjar itu testis. Jadi ini antara kelenjar-kelenjar yang akan kita lihat dalam subtopik inilah. Jadi sini kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan hormon. Jadi hormon adalah bahan kimia yang dirembes oleh kelenjar endokrin terus ke dalam aliran darah. Itu maksudnya. Bila dia dinyatakan ianya dirembeskan terus ke dalam kelenjar, ke dalam aliran darah, maksudnya kelenjar ini dia tidak menyimpan. Maksudnya dia tidak hasilkan kemudian simpan dulu kemudian baru alihkan dalam aliran darah. Tidak. Dihasilkan terus sahaja dia rembeskan ke dalam aliran darah. Maksudnya sini kelenjar ini tidak ada ductus, dia tidak ada undi dalam sistem dia. Kemudian hormon merupakan sejenis protein. Jadi binaan asas bagi hormon adalah protein. Kemudian hormon ini dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Sebenarnya walaupun sikit, dia akan menyebabkan satu kesan yang sangat besar. Tentunya hormon juga memberikan kesan yang khusus terhadap organ sasaran. Maksudnya bila hormon tadi dibawa oleh darah kepada organ target dia atau organ sasaran dia, maka organ tadi akan melakukan tindak balas yang khusus. Yang terakhir, hormon bergerak balas lambat tetapi gerak balas kekal lama. Ini dibandingkan dengan koordinasi saraf lah. Kalau kita bandingkan tindakan saraf dengan tindakan hormon ni, tindakan hormon jauh lebih lambat tetapi gerak balasnya boleh kekal lama. Untuk saraf dia cepat tapi dia kejap saja. Kita tengok kedudukan kelenjar-kelenjar. Yang pertama kita ada endokrin di sini. Biasanya dalam soalan SPM dia dilukis macam bentuk daun. Daun ini nampak nanti. Kemudian kita ada ovari di sini untuk menghasilkan hormon perempuan, testis untuk menghasilkan hormon lelaki di sini. Ini adalah kelenjar adrenal yang ada pada bahagian atas pinggang kita. Adrenal. Kemudian di sini kita di dekat dengan kita punya trakea kita ada struktur dinamakan sebagai kelenjar thyroid di sini. Dan di bawah bahagian otak di sini, kecil di sini, kita ada kelenjar dinamakan sebagai kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari. Dan kelenjar pituitari ini juga dikenali sebagai kelenjar induk sebab dia merembeskan hormon yang akan merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon mereka. Jadi sebab itu dikenali sebagai kelenjar induk untuk kelenjar pituitari. Jadi tengok takrifan kelenjar endokrin.
Kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa ductus yang merembes hormon terus ke dalam aliran darah. Itu yang didefinisikan sebagai kelenjar endokrin. Maksudnya kalau ada ductus, maka itu bukan kelenjar endokrin. Contohnya apa? Contohnya empedu. Empedu ni dirembeskan, dihasilkan oleh hati. Empedu tersebut disimpan dalam pundi empedu. Oleh kerana dia pundi, maksudnya dia ada ductus. Maka itu bukan kelenjar endokrin. Contoh lain, kelenjar peluh. Kelenjar peluh juga bukanlah kelenjar endokrin. Sebab apa? Sebab dia tak rembeskan hormon untuk masuk ke dalam aliran darah. Dia hanya menghasilkan peluh saja, air peluh saja. Okey, jadi dilihat juga di sini kelenjar endokrin ini dia akan menghasilkan hormon-hormon ni, kemudian diterus rembeskan masuk ke dalam salur darah hormon tadi, dan sistem peredaran darah ini akan membawalah hormon tadi ke organ-organ sasaran ataupun dikenali juga sebagai organ-organ target lah. Jadi tindakan akan berlaku kepada organ-organ target yang menerima hormon tadi. Okey, jadi untuk sistem endokrin, ianya terdiri daripada kelenjar endokrin yang merembeskan hormon. Ini untuk kelenjar endokrin, ini bergerak balas terhadap rangsangan dari dalam ataupun dari luar. Dan ini merupakan kelenjar tanpa ductus. Dan yang ketiga, ianya merembeskan bahan kimia yang dinamakan sebagai hormon. Dan hormon tadi akan dirembeskan terus ke dalam aliran darah dan akan dihantar kepada organ sasaran spesifik di bahagian badan yang lain. Kemudian hormon ini dirembeskan pada kuantiti yang sedikit, walaupun sedikit, tapi dia boleh menghasilkan kesan yang besar. Dan ini merupakan sejenis protein. Ini untuk ciri-ciri hormon ini. Kemudian tidak balasnya kekal lama. Contohnya kalau kita tengok pada hormon jantina lah, hormon lelaki dan perempuan. Selepas umur balik contohnya, hormon lelaki akan keluar dan mula menyebabkan perubahan pada badan lelaki dan mengambil masa yang lama sehinggalah lelaki tersebut sampai dewasa. Contohnya seorang lelaki itu balik pada umur 12 tahun kerana disebabkan adanya hormon lelaki yang keluar, hormon testosteron. Perubahan berlaku sehinggalah dia mencapai umur dewasa, contohnya 21 tahun. Daripada 12 tahun sampai 21 tahun. Maka ini menunjukkan tidak balasnya adalah kekal lama, dan tidak balas itu tak berhenti sebenarnya, walaupun selepas dah mencapai umur dewasa tidak berhenti lagi. Hormon-hormon ini merangsang contohnya penghasilan sperma dan sebagainya. Dan lelaki boleh menghasilkan sperma sehinggalah dia mati, sehingga dia mati. Kemudian yang ciri yang keempat, hormon tidak balasnya adalah lambat. Lambat jika dibandingkan dengan tindakan saraf lah. Okey, sekarang kita tengok pula kelenjar endokrin utama dalam badan manusia. Dan ini tunjukkan perbezaan, tunjukkan ada perbezaan dari segi kelenjar yang ada pada perempuan dan lelaki, tapi tak banyaklah perbezaan dia. Jadi yang pertama, kita ada kelenjar pituitari yang berada di bahagian bawah otak. Jadi sebut sini terletak di bahagian bawah bawah cerebrum. Terletak di bahagian bawah cerebrum. Kelenjar ni maksud kita depan ni salah salah. Kelenjar terletak di bahagian bawah cerebrum. Kemudian kita ada kelenjar thyroid. Kedudukan dia terletak di kawasan leher di hadapan trakea. Ini trakea. Trakea ini merupakan salur pernafasan kita. Okey, seterusnya kita ada kelenjar adrenal. Jadi setiap manusia ada sepasang. Kita ada sepasang kelenjar adrenal ini. Di sebelah kiri, sebelah kanan berada pada bahagian
bahagian atas ginjal. Kemudian kita ada kelenjar, maksudnya kita namakan sebagai pankreas, terletak di bawah perut. Perut ini merupakan struktur dalam sistem pencernaan kita yang digunakan untuk mencernakan protein. Dia merupakan bahagian paling besar lah pada sistem pencernaan kita. Okey, seterusnya untuk perempuan ada ovari. Ovari terletak di dalam abdomen. Jadi sepasang ovari. Ada sepasang ovari kiri dan kanan berada di hujung tube falopio pada sistem pembiakan. Kemudian untuk lelaki ada struktur testis. Testis ini ada sepasang juga dan ianya dilindungi oleh kulit. Ada kulit yang tebal di sini dinamakan sebagai scrotum. Kita tengok untuk kelenjar pituitari. Jadi pituitari adalah kelenjar utama ataupun dinamakan juga sebagai kelenjar induk kerana ia merangsang kelenjar induk lain untuk menghasilkan hormon mereka. Jadi kelenjar akan merembeskan hormon. Jadi antara hormon yang dirembeskan oleh pituitari adalah hormon pertumbuhan. Biasanya dalam sains ditulis sebagai GH. GH ini untuk growth hormone dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian juga hormon antidiuretik. Ini ADH, antidiuretik hormone. Antidiuretik hormone ADH. Hormon antidiuretik ini adalah untuk mengelakkan kehilangan air daripada badan kita. Okey, sekarang fungsi ni kita tengok untuk hormon pertumbuhan. Ianya merangsang pertumbuhan otot dan juga tulang. Jadi kalau tidak ada GH maka tak berlakulah pemanjangan pada otot, pertambahan pada otot dan juga pemanjangan pada tulang. Ketinggian kita adalah disebabkan oleh panjang tulang. Kalau tulang tak panjang maka kita tak jadi tinggi lah. Contohnya kita untuk hormon antidiuretik ini tugas dia mengawal penyerapan air daripada ginjal. Jadi ini bergantung kepada keperluan air badan kita. Kalau badan kita terlampau banyak air maka lebih banyak kita akan hasilkan air kencing. Air kencing kita menjadi lebih jernih. Jernih itu menandakan lebih banyak air berbanding dengan urea. Tapi kalau hari mungkin panas kita kurang minum air maka ginjal kita akan menghasilkan sedikit saja air kencing. Air kencing kita lebih pekat, berwarna keperang-perangan, menandakan kurang air, lebih urea. Jadi ini bergantung kepada keperluan air kita. Kita sekarang tengok apa kesan daripada berlebihan hormon. Untuk hormon pertumbuhan kalau berlebih, kita akan dapat satu masalah dinamakan sebagai kegergasian. Ini merujuk kepada badan kita lebih besar, lebih tinggi daripada normal. Kerana apa? Bila lebih hormon pertumbuhan ini, kita punya tulang akan jadi lebih panjang lah. Otot kita jadi lebih besar ataupun lebih tinggi daripada segi jisim dia. Okay. Manakala untuk antidiuretik hormon pada ADH ini, kalau berlebihan, maksudnya lebih air, kesannya lebih air akan diserap di ginjal, menyebabkan urin atau urea yang sedikit dan pekat dihasilkan. Kesan dia. Kalau berlebihan maksudnya penyerapan semula air oleh ginjal menjadi lebih tinggi. Kesan dia. Urin yang dihasilkan sedikit dan pekat. Pekat ni maksudnya apa? Yang sedikit maksudnya kurang air, pekat maksudnya lebih urea secara nisbahnya.
Okey, jika kita mengalami kekurangan hormon pula, untuk hormon pertumbuhan, kita akan ada masalah pertumbuhan terbantul ataupun juga dikenali sebagai kekerdilan. Kerdil. Kerana jika kekurangan hormon pertumbuhan ini, kita punya tulang akan jadi pendek, tidak panjang, otot kita akan jadi kecil lah. Jadi pertumbuhan terbantul ataupun kekerdilan. Dan untuk hormon antidiuretik ataupun ADH, kalau kurang, maka kesan dia kurang air akan diserap di ginjal, menyebabkan urin yang banyak dan cair akan dihasilkan. Banyak dan cair ini merujuk kepada kandungan air yang banyaklah dalam urin ataupun air kencing kita. Selanjutnya kita tengok sekarang, kita tengok pula untuk kelenjar thyroid. Jadi kelenjar thyroid dia akan merembeskan hormon, nama dia hormon thyroxina. Kita tambah A satu. Thyroxin ini dalam bahasa Inggeris, bila kita melayukan kita tambah A kat belakang lah. Jadi thyroid menghasilkan hormon nama dia hormon thyroxina. Okey, fungsi dia yang pertama mengawal kadar metabolisme dan juga merangsang pertumbuhan. Kadar metabolisme merujuk kepada penghasilan tenaga dalam badan kita, yang sebenarnya akan merangsang juga proses-proses biokimia yang lain lah. Dan juga di sini disebut merangsang pertumbuhan. Jadi pertumbuhan setakat ini dikawal oleh dua hormon lah. Yang pertama lah hormon pertumbuhan GH, dan juga yang kedua ini adalah thyroxina. Kemudian dia juga mengawal perkembangan minda kanak-kanak. Maksudnya di sini kalau sebenarnya dia mengawal pertumbuhan otak sebenarnya. Kalau otak tak berkembang, maksudnya IQ kanak-kanak tadi juga mungkin rendah lah. So, kita tengok pula kesan berlebihan hormon. Yang pertama untuk thyroxina ni, kadar metabolisme adalah tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang ini kadar metabolisme dia tinggi, biasanya dia akan kuat berpeluh, banyak berpeluh. Perpeluhan ini sebenarnya merujuk kepada penghasilan tenaga dalaman kita lah. Kenapa berpeluh? Kerana haba tinggi dalam badan. Kenapa haba tinggi? Disebabkan penghasilan tenaga yang lebih tinggi. Dan biasanya orang yang kadar metabolisme tinggi ini dia aktif, sangat aktif. Kemudian kalau dia makan banyak pun insyaAllah tak gemuk lah, kerana kebanyakan daripada nutrien yang didapat daripada makanan yang walaupun banyak akan dipecahkan menjadi tenaga, tak jadi lemak ataupun tak jadi simpanan badan dia. Kemudian denyutan jantung akan menjadi laju. Laju ni sebenarnya merujuk juga balik semula pada penghasilan tenaga lah. Bila nak hasilkan lebih banyak tenaga, maka sel badan perlu kepada lebih banyak oksigen. Jadi untuk mendapat lebih banyak oksigen, jantung kita akan berdegup dengan lebih laju. Kemudian tekanan darah dan suhu badan akan meningkat. Tekanan darah ini merujuk kepada pertama kuantiti darah yang di pump, kemudian kelajuan dia di pump. Dan kalau kita perlukan lebih banyak oksigen, maka darah akan dipam dengan lebih banyak lah. Jadi itu kaitan dia. Jadi disebut suhu badan meningkat disebabkan oleh penghasilan tenaga yang tinggi semasa berlakunya proses respirasi. Jadi gini kesannya banyak berpeluh ni kita dah bincangkan tadi. Kemudian boleh juga menyebabkan berbola mata menonjol. Ini kesan side effect dia lah. Okey, sekarang kita tengok pula kesan kekurangan hormon. Yang pertama boleh menyebabkan kadar metabolisme yang rendah. Maksudnya orang yang jadi tidak aktif, lebih pasif. Kemudian oleh kerana metabolisme yang rendah, kalau makan banyak dia boleh
mengalami masalah kegemukan. Yang kedua, pertumbuhan terbangkut dan perkembangan minda terdekat di kalangan kanak-kanak. Dan yang terakhir, kita ada masalah dinamakan sebagai goiter beguk. Ini inilah contohnya berlaku pada bahagian leher. Dan biasanya goiter ini ataupun kekurangan hormon thyroxina ini dikaitkan dengan kekurangan makan makanan laut yang mengandungi iodin. Jadi iodin diperlukan untuk menghasilkan hormon thyroxina. Sini tengok pula untuk pankreas. Jadi kelenjar pankreas akan merembeskan hormon. Yang pertamanya adalah hormon dinamakan sebagai hormon insulin. Yang kedua, hormon dinamakan sebagai glukagon. Di sini disebut dah, pankreas ini tugas dia mengawal aras glukosa dalam darah. Jadi fungsi insulin adalah untuk menukarkan glukosa kepada glikogen yang disimpan di sebenarnya di sekitar organ-organ utama, disimpan di bawah kulit kita. Dan ini dilakukan oleh hati lah. Sebab hati ini peranan pertama dia adalah untuk memastikan kandungan glukosa darah pada kadar yang optimum dalam badan kita lah. Kalau lebih tinggi glukosa, maka hati akan mengarahkan untuk menukarkannya kepada glikogen. Okey, jadi seterusnya apabila dia boleh menukarkan, tugas dia menukarkan glukosa pada glikogen, maksudnya dia mengawal aras glukosa dalam darah. Dia mestilah kepada kadar yang diterima oleh badan, yang optimum, bukan maksimum, optimum. Okey, dan seterusnya dia boleh menurunkan aras glukosa darah. Jadi ini boleh mengelakkan kita daripada mendapat penyakit kencing manis. Manakala untuk glukagon pula, dia berlawanan tugas dia dengan insulin. Tugas dia menukarkan pula glikogen kepada glukosa. Ini biasanya berlaku jika kita kekurangan makanan lah. Ataupun kita sekarang contohnya bulan puasa sekarang ni, bila kita tak makan tapi kita nak melakukan aktiviti, maka sel-sel badan kita perlu kepada glukosa. Jadi oleh kerana kita berpuasa, tidak ada bekalan nutrien daripada makanan kita, maka badan kita akan pecahkan simpanan makanan dalam bentuk glikogen kepada glukosa untuk dibekalkan kepada sel-sel badan kita untuk menghasilkan tenaga untuk kita melakukan aktiviti. Jadi dia juga mengawal aras glukosa dalam darah. Jikalau glukosa kurang, maka glukagon akan menambahkan glukosa tersebut. Secara umumnya tugas glukagon adalah untuk menaikkan aras glukosa dalam darah. Kita ingatlah, glukosa diperlukan untuk sel-sel badan kita menghasilkan tenaga untuk melakukan semua aktiviti yang kita nak lakukan. Sekarang tengok kalau hormon ini berlebihan. Untuk insulin, kesan dia aras glukosa dalam darah akan menurun dan boleh menyebabkan koma. Maksudnya koma ni berlaku sebenarnya dia merupakan salah satu kaedah badan kita untuk bermandiri. Kalau kita koma, maksudnya degupan jantung kita akan menurun. Jadi dia boleh menyelamatkan diri kita daripada kematian sebenarnya. Tapi inilah kesan dia. Bila glukosa kurang, maksudnya sel badan kita tak dapat menghasilkan tenaga. Jadi ini menyebabkan kita sekali aktiviti dalam badan kita menjadi rendah lah. Jadi ini yang menyebabkan berlakunya koma. Jadi untuk kekurangan insulin pula, aras glukosa dalam darah boleh meningkat dan menyebabkan penyakit kencing manis, ataupun kita
lebih dikenali sebagai diabetes mellitus. Jadi glukagon secara umum walaupun tidak dinyatakan di sini. Kalau berlebihan, maksudnya pada kita akan banyak menukarkan glycogen kepada glukosa. Kalau ini berlaku, kita akan mengalami keadaan aras glukosa yang terlampau tinggi. Kalau terlampau tinggi maksudnya apa? Maksudnya kita boleh mendapat kencing manis. Dan kalau kekurangan pula, maksudnya glycogen tidak boleh ditukarkan kepada glukosa pada kuantiti yang dikehendaki, maka ini mungkin boleh mengurangkan kadar metabolisme kita, dan juga mungkin menyebabkan juga boleh berlaku koma, kerana kita mengalami kekurangan glukosa. Itu jika kekurangan hormon glukagon. Maksudnya kita tengok pula kelenjar adrenal. Jadi kelenjar akan merembeskan hormon, jadi adrenal akan merembeskan hormon adrenalina. Okey, dan fungsi hormon adrenalina ini adalah yang pertamanya menaikkan kadar pernafasan dan denyutan jantung. Maksudnya bila dirembeskan, maka jantung kita akan berdegup dengan lebih kencang. Kesan dia, ianya akan menaikkan kepekatan glukosa dalam darah, sebab bila darah lebih banyak, maksudnya dia membawa lebih banyak glukosa. Okey, dan juga menyediakan tindakan otot. Jadi biasanya adrenalina ini dirembeskan yang pertamanya bila, contohnya lah, dalam keadaan kamu menghadapi bahaya. Bila kamu menghadapi bahaya, maka badan kamu akan bersedia untuk melakukan dua tindakan yang dinamakan sebagai fight or flight. Fight ni maksud dia, fight ni bahasa Inggeris, fight maksud dia lawan, atau flight melarikan diri. Jadi untuk melawan atau melarikan diri, kamu perlu kepada tenaga. Sebab itu disebut sini untuk menjadikan tindakan otot, sama ada nak lawan ataupun nak lari. Tapi untuk lawan atau lari, keduanya perlu kepada tenaga. Tenaga datang daripada yang pertamanya glukosa. Glukosa ni datang bila jantung berkencang, darah dialihkan lebih banyak, maksudnya lebih banyak glukosa akan dihantar pada sel-sel otot kamu. Dan juga perlu kepada oksigen. Sebab itu di sini tunjukkan berlaku kenaikan pada kadar pernafasan untuk bekalkan oksigen, kemudian glukosa ini kepada otot kamu, sel otot kamu, untuk menghasilkan tenaga untuk sama ada melawan ataupun melarikan diri. Sekarang kita tengok kesan. Kesan berlebihan hormon adrenalina ini, dia akan menaikkan tekanan darah. Itulah sebab degupan jantung kita menjadi lebih tinggi, banyak darah di pam. Jadi itu kesan dia, menyebabkan tekanan darah jadi tinggi. Kemudian kandungan glukosa dan garam dalam darah akan meningkat. Jadi kandungan glukosa dan garam meningkat juga akan meningkatkan tekanan darah. Okey, dan jika adrenalina ini kurang, yang pertama sekali otot kita menjadi lemah kerana kita tidak mendapat glukosa dan oksigen untuk menghasilkan tenaga. Dan yang sebenarnya kita akan kurang upaya untuk mengatasi tekanan. Jadi dalam sains juga, hormon adrenalina ini juga ditafsirkan sebagai hormon yang mengurangkan stres. Ditafsirkan sebagai hormon kegembiraan. Sebab itu jika kamu stres, kamu digalakkan untuk beriadah, untuk bermain. Sebenarnya bila kamu bermain, beriadah, lebih banyak hormon adrenalina akan dibebaskan, akan dirembeskan dalam darah kamu. Kerana apa? Kerana bila kamu melakukan aktiviti lasak, kamu perlukan lebih banyak oksigen, kamu perlukan lebih banyak glukosa.
maka untuk membekalkan oksigen dan glukosa lebih banyak pada badan kamu, maka kelenjar adrenal akan merembeskan adrenalina. Okay. Jadi adrenalina ini juga dikenali sebagai hormon kegem tulisan ni tak cantik kerana menggunakan mouse. Kegembiraan Allah. Okey, seterusnya kita tengok pula ovari. Kelenjar yang dinamakan sebagai ovari. Jadi dia akan merembeskan hormon. Untuk ovari dia ada hormon estrogen. Ovari ni sebenarnya banyak hormon dia, antaranya estrogen, progesteron. Jadi tengok lebih lanjut nantilah. Okey, dan fungsi hormon yang dirembeskan ovari dan estrogen ini untuk yang pertama merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Maksudnya bila balik, perempuan akan badan dia akan mula berkembang dan menunjukkan sifat-sifat keperempuanan. Jadi ini dihasilkan oleh hormon estrogen ini. Kemudian ianya akan mengawal kitaran haid. Jadi kitaran haid akan bermula bila mencapai umur akhir balik. Dan seterusnya menyediakan uterus untuk kehamilan. Jadi untuk kehamilan uterus mestilah tebal, menebal. Jadi estrogen ini akan menggalakkan penebalan dinding endometrium pada uterus. Okey, kesan berlebihan hormon. Maka di sini kesan dia berlebihan ciri-ciri kewanitaan. Ini kesan daripada berlebihan hormon estrogen. Kesan kekurangan pula, pertama menyebabkan berlakunya ketidaksuburan. Maksudnya boleh menyebabkan mandul lah. Kemudian kita haid juga boleh terjejas. Dan boleh menyebabkan ketidaksempurnaan perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada perempuan. Ini kesan kekurangan pada hormon estrogen yang dirembeskan oleh ovari. Ini hormon yang kedua yang dirembeskan oleh ovari dinamakan sebagai progesteron. Ini sebenarnya ovari juga, ini bukan progesteron, ini ovari, O-V-A-R-I. Jadi ovari merembeskan hormon yang kedua, nama dia progesteron. Okey, fungsi progesteron adalah untuk merangsang perkembangan kelenjar susu semasa kehamilan, kelenjar mammary dipanggil, yang ada pada buah dada perempuan lah. Kemudian mengelakkan pengecutan uterus masa kehamilan bagi mencegah keguguran. Jadi bila aras hormon progesteron ini tinggi, maka uterus tidak akan mengecut. Jadi kehamilan boleh diteruskan. Jadi kalau tiba-tiba ada, sekarang tengok kesan kekurangan. Okay, yang pertama untuk berlebihan, tidak nyatakan apakah kesan berlebihan progesteron ini. Sebenarnya dia akan menunjukkan sifat-sifat keperempuanan juga, lebih tinggi lah. Sebab itu ada lelaki-lelaki yang nak jadi perempuan tu, mereka suntik hormon estrogen dan progesteron dalam badan mereka untuk mengeluarkan sifat-sifat keperempuanan pada badan mereka. Contohnya menghasilkan buah dada dan sebagainya lah. Dan kesan kekurangan hormon progesteron ini boleh menyebabkan keguguran. Sebab bila turun sahaja aras progesteron dalam darah semasa kehamilan, maka dinding uterus akan mula mengecut dengan kerap yang boleh menyebabkan bayi dalam kandungan akan dikeluarkan tanpa cukup usia kandungan, dan boleh menyebabkan berlakunya keguguran. Dan juga boleh menyebabkan masalah kitaran haid. Itu kesan antara kekurangan hormon progesteron. Okey, untuk testis pula,
Testis akan merembeskan hormon testosteron. Hormon testosteron ini adalah hormon untuk jantina lelaki. Fungsi dia yang pertama mengawal perkembangan ciri-ciri seks kuda lelaki. Biasanya selepas kamu mencapai umur akhir balik, maka hormon ini akan keluar dengan banyak. Jadi ini akan menyebabkan badan lelaki akan bertukarlah. Contohnya dada menjadi lebih lebar, otot menjadi lebih besar, tulang menjadi lebih panjang, kemudian tumbuhnya bulu-bulu pada badan dia, suara menjadi garau dan banyak lagi lah. Itu adalah perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Dan yang pentingnya dia akan merangsang penghasilan sperma. Sperma ini untuk proses pembiakan. Kita tengok kesan berlebihan hormon testosteron. Dia boleh menyebabkan berlebihan ciri-ciri kelelakian. Kesan dia. Kekurangan hormon boleh menyebabkan yang pertama ketidaksempurnaan perkembangan ciri-ciri seks kuda lelaki daripada kekurangan hormon. Dan juga boleh menyebabkan jumlah spermanya adalah kurang daripada normal. Jadi ini juga boleh menyebabkan kemandulan lah. Jadi untuk subtopik ini, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.